Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan masalah yang berkaitan dengan daya paduan dan juga satu objek yang berada pada satah condong. Okey, kita lihat pada situasi ini yang mana kita ada sebuah bongkah kayu ataupun bongkah batu, tak kisah. Dia berada dekat satu satah condong. Dan satah condong ini kita gunakan dia sebagai satah condong yang licin. Okay, yang licin. Jadi apa maksud licin? Licin dalam situasi ini maksudnya dia punya geseran itu adalah kosong. Jadi kita boleh andaikan dia punya geseran sama dengan sifar. Okay, geseran kosong, iaitu tidak ada daya geseran pada bongkah ini, pada lantai, hubungan antara yang lantai dan juga bongkah ini. Okey, jadi yang pertama adalah kita perlu lukis rajah bebas bagi kotak ini. Okey, jadi apa rajah bebas dia? Baik, macam mana kita nak lukiskan? Kita lukiskan apa-apa daya yang ada ataupun yang bertindak pada kotak ini. Jadi kita tahu yang pertama, kotak ini dia mempunyai jisim. Okey, andaikan jisim dia adalah bersamaan dengan 2.4 kg. Andaikan dia punya jisim adalah 2.4 kg. Jadi, yang pertama adalah apakah daya yang bertindak ke atas bongkah ini, okey, supaya kita dapat lukis rajah bebas dia. Jadi yang pertama kita tahu disebabkan dia ada jisim, maka dia akan ada berat. Okey, dia akan ada berat. Jadi kita boleh lukiskan satu anak panah ke bawah yang merujuk kepada berat dia. Okey, W. Dalam kes kita W bersamaan dengan 24 Newton. Okey, kenapa 24? Kerana dia punya jisim dia adalah 2.4, kita darab dengan 10. Okey, ataupun kalau darab dengan 9.81 lebih tepatlah. Okey, kalau anda darab 9.81, anda akan dapat dalam 23 lebih. Okey, tapi tak kisah, kita andaikan dia punya G adalah 10 meter per saat kuasa 2. Okey, cikgu tuliskan, kita andaikan G bersamaan dengan 10 meter per saat kuasa negatif 2. Baik, jadi yang seterusnya, adakah W sahaja daya yang bertindak ke atas kotak ini? Okey, adakah rajah bebas kita dah lengkap? Jawapannya belum lagi, kerana kita kena ingat disebabkan bongkah ini dia sedang bertemu ataupun dia bersentuhan dengan satah ini, maka dia akan ada satu lagi daya, okey, daripada hukum Newton yang ketiga. Ingat hukum Newton yang ketiga daripada daya dan gerakan yang pertama. Okey, bab 2 dalam tingkatan 4 anda dah belajar. Bagi setiap daya yang dikenakan akan ada daya tindak balas dia. Okey, jadi kita namakan daya tindak balas tersebut iaitu yang berserenjang dengan dia punya lantai dia ataupun dia punya tapak yang bersentuhan ini akan ada satu daya. Okey, nama dia daya tindak balas ataupun daya normal yang kita labelkan dia sebagai R. Okey, andaikan dia sebagai R. Jadi ingat ya, R ini cikgu ada buat satu video khusus berkenaan dengan R, macam mana kita nak tentukan nilai R. Okey, jadi ini adalah dia punya rajah bebas. Tidak ada dah rajah lain. Tidak ada daya yang lain. Okey, tapi kalau ada geseran, sebagai contoh, kalau ada geseran maka anda perlu tambahkanlah lagi satu daya, iaitu daya geseran. Okey, daya geseran. Kalau ada daya geseran. Tapi dalam situasi kita gunakan situasi mudah. Okey, tidak ada daya geseran. Kita andaikan tidak ada daya geseran. Okey, jadi ini sahaja dia punya rajah bebas dia. Okey, ini sahaja daya-daya yang bertindak ke atas dia. Jadi soalan yang kedua adalah kita perlu tentukan dia punya daya paduan. Okey, bukan daya panduan daya paduan. Dia punya daya paduan ke atas kotak, ke atas bongkah ini. Jadi apa daya paduan dia? Berapa dia punya daya paduan dia? Baik, untuk daya paduan dia kita boleh nilaikan dia kepada ataupun kita boleh leraikan daya yang ada ini kepada dua bahagian. Kalau kita perhatikan W dia bertindak secara menegak, okey, ke bawah, secara menegak ke bawah. Tapi kita tahu kotak ini dia tidak boleh terjun ke bawah. Okey, dia tidak boleh tembus kita punya satah, tetapi dia akan slide ataupun dia akan kita panggil dia akan slide lah. Okey, slide, cikgu tak pasti dalam bahasa Melayu dia apa, dia akan menggelongsor. Okey, lebih kuranglah menggelongsor sepanjang satah ini. Jadi dia tidak terjun ke bawah, dia tidak menembusi satah, tetapi dia akan menggelongsor secara melintang ataupun secara selari dengan lantai ini. Jadi kita boleh leraikan berat ini kepada dua, iaitu satu yang secara berselari dengan lantai dan yang 90 darjah dengan dia, iaitu ke sini. Okey, 90 darjah dengan daya yang tadi. Jadi daya 90 darjah ini akan sama dengan R lah. Okey, dia sama dengan R tetapi bertentangan. Okey, itu daripada hukum Newton yang ketiga. Jadi macam mana kita nak leraikan W kepada satu, okey, komponen yang pertama iaitu selari dengan
satah dan juga yang berserenjang dengan daya tadi. Okey, macam mana nak buat? Kita boleh lukiskan segitiga. Okey, cikgu dah pernah ajar segitiga dia macam mana. Kita jadikan daya kita ini sebagai hipotenus. Jadi daya utama kita ataupun daya yang kita nak leraikan ini iaitu berat dia jadi hipotenus. Okey, kita lukiskan dia punya W. Ini adalah W dia. Okey, kemudian kita ada yang selari dengan lantai. Kita gunakan warna kuning sebagai contoh. Okey, jadi lebih kurang macam inilah. Lebih kurang macam itu. Okey, dan yang lagi satu adalah yang ke sini iaitu yang berserenjang dengan yang ini. Okey, jadi macam mana nak lukis dia? Dia akan ambil dekat sini, jumpa dekat sini. Alright? Okey, oops. Kita gunakan warna putih. Okey, jadi kita lukiskan. Alright, so lebih kurang macam itulah. Dan kita tahu bahawa sudut antara dua daya ini adalah 90 darjah. Jadi dekat sini adalah 90 darjah. Kita boleh labelkan dia. Okay, kita labelkan yang warna hijau sebagai berat dia. Dia punya berat. Kemudian kita ada yang ini, kita andaikan yang sepanjang ini sebagai X. Ataupun anda nak tulis apa-apa komponen lain pun tak apa. Tapi biasanya kita gunakan X yang menghala ke sini lah, iaitu yang selari dengan lantai. Kalau dalam buku teks pun dia akan buat yang selari ini adalah X. Okay? Walaupun mungkin anda andaikan X itu sebenarnya ke sini, tapi tak ada masalah. Kita nak tulis X ke apa ke, cuma kita gunakan X lah sebab buku teks tulis X. Okey, jadi bila yang ni X, maka kita labelkan dia sebagai WX. Okay, W sub X. W, X kecil di sini. Okay, dia menghala ke bawah ini, iaitu secara selari dengan lantai dan ke bawah. Okay, dan yang kedua adalah Y kita. Okay, yang ini adalah Y kita yang berserenjang. Kenapa dia bertindak ke bawah? Sebab dia punya W ini bertindak ke bawah. Sebab itu kita kena gerakkan dia ke bawah. Okay, jadi WY. Okay, arah dia ke situ. Ingat, komponen dia yang ini yang utama, dia akan ada dua komponen, satu X, satu Y. Okay, kalau anda perhatikan, yang ini tambah dengan ini, kita akan dapat yang inilah. Okay, so ini adalah dia punya komponen-komponen dia. Tapi kita belum dapat lagi berapa daya paduan dia. Baik, macam mana kita nak dapatkan daya paduan? Macam mana? Kita perlu cari WX dan WY. Macam mana nak cari WX dan WY? Okey, perhatikan satah ini kecondongan dia adalah 60 darjah. Okey, tapi persoalan kita, berapa sudut dekat sini? Okey, kita perlu dapatkan salah satu sudut supaya kita boleh gunakan cos ataupun sin. Okey, macam mana kita nak dapatkan sudut dia? Macam ini saja. Okey, kita lukiskan dekat sini WY. Kita lukiskan WY warna putih. Okey, berapa sudut yang dihasilkan di sini? Okey, jawapannya sudut dekat sini antara Y dengan daya kita adalah 60 darjah. Okey, adalah 60 darjah. Dekat sini adalah 60 darjah. Maksudnya sudut antara, kalau kita lihat W dengan WY adalah 60 darjah. Maksudnya sudut dia adalah dekat sini sebab dia antara W dengan WY. Okey, jadi tuliskan dekat sini 60 darjah. Okey, jadi sudut dia adalah 60 darjah antara W dengan WY. Dia ada sebab dia lah kenapa dia dapat 60 darjah. Anda boleh lihat dekat buku teks pada muka surat yang ke-17. Okey, dia ada jelaskan dekat info celik itu, dekat muka surat 17 dalam buku teks ada jelaskan kenapa di sini 60 darjah. Kenapa dia sama juga dengan sudut satah ini. Okey, jadi yang itu anda boleh rujuk pada buku teks lah. Cikgu akan teruskan kepada daya paduan kita. Okey, jadi pertama kita nak tentukan berapa nilai WX. Okey, berapa nilai WX? Yang ini cikgu dah pernah tunjukkan dalam video yang sebelum ini. Kita kena rujuk kepada soh cah toa ataupun soh kah toa. Okey, cikgu tuliskan. Kita padam dulu di sini. Soh cah toa. Soh cah ataupun kah toa. Okey. Tangent ni kita tak gunakan lah. Okey, kita lihat yang pertama WX. Perhatikan ya, sudut ni dekat sini iaitu antara WY dengan W. Maksudnya WX kita ini dia bertentangan. Kalau anda perhatikan, kita boleh lukis macam tu. Dia bertentangan dengan WX ataupun dalam kata lain WX ini adalah opposite. Okey, dia adalah opposite bagi sudut kita. Jadi kita ada nilai W iaitu 24 tadi dan juga WX kita nak cari dan dia adalah opposite. Jadi kita perlu gunakan sin kerana dia adalah opposite bahagi dengan hypotenuse. Okey, hypotenuse kita adalah W seperti yang saya dah sebutkan tadi. Jadi macam mana nak dapat? Kita gunakan sin ya. Okey, sin opposite bahagi hypotenuse. Okey, sin theta bersamaan dengan WX
bahagi dengan berapa tadi? W kita, hipotenus. Ataupun kita gantikan terus nilai dia 24. Maka kita akan dapat WX bersamaan dengan, cikgu gunakan warna kuning saja, sin theta kita iaitu 60 darjah sin 60 darab dengan 24. Okey, 24. Jadi masukkan dekat dalam kalkulator sin 60 darab dengan 24, kita akan dapat nilai sebanyak 20.78 Newton. Okay, jadi ini adalah nilai WX kita dan dia menghala ke bawah lah. Okay, dia menghala pada arah X dia. Ini WX. Berapa WY dia? Okay, WY dia adalah, sebenarnya WY dia kita tak perlu kira pun tak apa. Okay, sebab daya paduan dia hanya bergantung kepada X. Sebab WY dia telah pun diimbangkan ataupun dia telah di-cancel. Dia telah dipotong oleh R. Tapi tak apa, kita kira juga WY. Okay. WY berapa? WY akan sama dengan apa? Okey, dalam situasi kita, tengok pada segitiga, WY dia bersebelahan dengan sudut. Jadi dia adalah adjacent, iaitu A. Dan kita ada H, jadi kita boleh gunakan cos sama dengan A per H. Ataupun dalam kata lain, cos theta sama juga dengan WY bahagi dengan 24. Okey, maka kita akan dapat WY, tak nampak. Okey, WY bersamaan dengan cos 60 darab dengan 24. Maka jawapan yang kita akan dapat adalah 12 Newton. Okey, jadi ini adalah WY. Tapi kita kena ingat sebabkan kita punya bongkah dia bergerak ke sini, iaitu dia bergerak pada arah X, maka WY ni dia tidak memberi kesan sebab WY ni dia sebenarnya bersamaan dengan R, okey, iaitu dia punya daya tindak balas. Jadi kita tahulah bila kita kira WY, contoh kalau soalan tanya berapakah dia punya daya tindak balas, maka jawapannya adalah yang bertentangan dengan WY lah, iaitu kalau kita perhatikan kita dapat 12 Newton kan. Okey, kita dapat 12 Newton, maka R ini adalah bersamaan dengan 12 Newton. Tapi tak apa, kita dah kira dah. Jadi berapa dia punya daya paduan? Jawapannya adalah WX. Sebab kita kena ingat dia sedang bergerak pada arah WX dan tidak ada daya lain yang menentang pergerakan dia ataupun geseran. Tidak ada geseran. Jadi jawapannya adalah 20.78. Okey, jadi daya paduan dia adalah berapa? F bersamaan dengan WX, iaitu 20.78. Okey, Newton. Baik, sekarang kita lihat pula pada soalan yang terakhir. Berapakah pecutan bongkah jika jisimnya adalah 2.4 kg? Okey, jadi macam mana kita nak kira pecutan? Gunakan sahaja F bersamaan dengan MA dan kita perlu gunakan F sebagai daya paduan yang kita dah dapat tadi. Okey, jadi F kita ada, M adalah 2.4. Okey, jadi kita boleh hitung berapa nilai A. Jadi, kita gantikan sahaja 20.78 sama juga dengan MA. Okey, ingat ya, F sama dengan MA. Sama dengan 2.4 darab dengan A, iaitu pecutan dia. Maka A bersamaan dengan 20.78 bahagi dengan 2.4. Maka anda boleh tekan dekat kalkulator. Jawapan anda adalah 8.66. Unitnya adalah meter per saat kuasa 2. Okey, meter saat negatif 2. Jadi setakat itu sahaja untuk video ni. Untuk yang seterusnya kita akan lihat pula berkenaan dengan situasi yang mana kita ada geseran ataupun kita ada takal. Okey, tak kisah yang mana satu. Jadi kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Kalau ada apa-apa soalan boleh tuliskan di ruangan komen di bawah.